Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi keimanan kepada kita sesuatu yang paling berharga sekali di alam ini. Kalau seseorang dapat iman dan dia tidak mendapati apa-apa pun daripada dunia, sebenarnya dia telah mendapat segala sesuatu. Sebaliknya, seseorang yang mendapat segala sesuatu tapi tidak mendapat iman, maka dia tidak mendapat apa-apa pun. Keberkatan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepada kita dua kedaulatan yang sangat besar. Pertama, kedaulatan iman, dan yang kedua, kedaulatan usaha atas iman. Kedua-dua perkara ini dilaksanakan dan bertanggungjawab dilaksanakan oleh umat ini. Kata sahabat radhiyallahu anhum, mula-mula kami belajar iman, kemudian kami belajar Al-Quran. Kita hari ini kita belajar untuk beramal, tapi kita tidak belajar iman. Sedangkan tertib yang betul ialah mula-mula kita belajar iman, maka apabila iman kita telah terbina, secara sendirinya daripada dalaman kita akan terdorong untuk melakukan amalan-amalan yang baik. Iman, tuan-tuan yang mulia, di dalam dan Islam di luar. La ilaha illallah, iman, dia di dalam, dia tak nampak. Muhammadur Rasulullah, dia nampak daripada amalan. Sekuat mana iman kita, maka secantik itulah Islam zahir kita. Dan selemah mana iman kita, selemah itulah zahir Islam kita. Iman perkara dalaman, sebagaimana sepohon pokok akar. Akar tak nampak, tetapi sekuat mana akar, maka seelok itulah buah, ataupun sebanyak itulah buah akan terbit. Begitu juga bunga-bunga dan hijaunya pokok tersebut. Tetapi apabila akarnya menjadi rosak dan kering, maka buah pun tidak akan ada, bunga pun tidak akan ada, dan kehijauan pokok pun akan hilang. Contoh keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala ialah untuk mempelajari iman. Kerana apabila kita mempelajari iman, maka daripada sendiri akan daripada dalaman kita akan ada semangat, raghbah dan syauq untuk beramal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima keluar tuan-tuan. Dan keluarnya tuan-tuan ini ialah untuk mengubah iman kita, mengubah kehidupan kita. Kata Maulana Yusuf rahmatullahi alaih, orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala ada tiga jenis. Pertama, orang yang keluar sebab dia ada lapang. Dia ada lapang dan dia telah selesai daripada ladang dan kebun dia keluar. Dia selesai daripada kerja dia, urusan dia, nikah kahwin dia, keluarga dia, maka dia keluar. Yang kedua, orang yang keluar kerana dia bawa aghrad atau magharad. Dia adalah maksud-maksud tertentu, niat-niat tertentu yang dia keluar. Dia keluar bawa ada maksud-maksud tertentu, kepentingan tertentu, dia keluar. Yang ketiga, orang yang keluar dengan niat untuk mengubah kehidupannya, Kata Maulana Yusuf rahmatullahi alaih, dua yang pertama, iaitu orang yang keluar sebab dia ada lapang, dan yang kedua, orang yang keluar dia bawa maksud-maksud, niat-niat tertentu. Mereka ini tidak akan sampai kepada hakikat iman. Orang yang akan mendapat hakikat iman ialah orang yang keluar dengan niat untuk mengubah kehidupannya. Mereka sahaja yang akan sampai kepada hakikat iman. Apabila kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, tiga niat kita kena pasang. Pertama ialah kita kena niat, saya keluar ini ialah untuk mengubah kehidupan saya. Yang kedua, saya keluar untuk mengubah yakin saya. Yang ketiga, saya keluar untuk berlatih mengamalkan seluruh agama dalam kehidupan saya. Jadi dengan tiga niat ini, iaitu pertama, untuk mengubah kehidupan kita.
Yang kedua, untuk mengubah yakin kita. Dan yang ketiga, untuk belajar mengamalkan agama dalam kehidupan kita. Dengan ketiga-tiga niat inilah kita kena keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kawan-kawan yang tidur dalam keadaan menundukkan kepala, tolong angkat, masya-Allah. Kita duduk dengan keadaan mengangkat kepala dan kita buka mata kita. Kita buka mata, telinga kita juga terbuka. Kalau kita tutup mata, telinga kita pun tertutup. Kita dengar dalam keadaan membuka mata dan kita buka telinga kita, insya-Allah. Kita keluar ialah untuk mengubah kehidupan kita. Dan semasa kita keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, nilai-nilai ataupun ganjaran pahala amalan bertambah. Sembahyang yang kita tunaikan, solat yang kita tunaikan, zikir yang kita lakukan, ibadat yang kita lakukan, semua ganjaran-ganjarannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan debu-debu yang melekat di tubuh badan orang keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sekali-kali tidak akan berkumpul dengan asap api neraka. Yang ini di mana debu-debu sampai di anggota orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kata api neraka, asap api neraka pun tidak dapat menyentuhnya. Seorang sahabat radhiyallahu anhu, setiap kali dia keluar di jalan Allah dan ketika dia pulang daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mengetuk ataupun mengibas bajunya dan dia akan mengumpul segala debu-debu yang melekat di pakaiannya ketika dia keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kumpul, dia keluar, dia balik, dia kumpul, dia keluar, dia balik, dia kumpul, sehingga apabila dia meninggal, hampir dia meninggal dunia, dia telah wasiat kepada keluarga dia dan terkumpullah satu kadar daripada debu-debu tersebut. Bolehlah buat sekadar seketul bata. Buat sekadar seketul bata. Dan dia telah berpesan kepada keluarganya, apabila saya mati kelak, dan letakkanlah ketul bata ini, debu-debu saya keluar di jalan Allah ni bersama-sama dalam kafan. Nanti di akhirat kelak, jika Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada saya, apa yang kamu bawa? Ini sebagai amalan kamu daripada dunia, maka saya akan jawab bahawa saya bawa debu-debu yang saya keluar di jalan Engkau, wahai Allah. Seorang sahabat radhiyallahu anhum, dia keluar di jalan, dia telah meninggal dunia, jenazahnya telah dibawa untuk disemayangkan. Umar radhiyallahu anhu memberitahu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa, wahai Rasulullah, tuan tak perlulah sembahyang ke atas jenazahnya, biar orang lain saja, kami saja yang menyemayangkan jenazahnya. Kerana dia seorang pendosa, seorang yang tidak mentaati perintah Allah. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, ada tak siapa-siapa yang pernah melihat dia melakukan apa-apa amalan? Datang tampil ke muka seorang sahabat, beritahu kepada baginda SAW, sekali kami pernah keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan masa pulang jemaah dalam keadaan letih, mereka tidur, dan si mati ni dia telah berkawal pada malam tersebut. Dia telah menjadi security, dia berjaga malam tersebut, dan semua kawan-kawan yang lain tidur berehat di jalan Allah. Kata Nabi SAW, maka ini satu amalan ni, maka dia telah menyembayangkan jenazah orang tersebut bersama dengan para sahabat. Bukan setakat baginda menunaikan solat jenazah bersama dengan mereka, baginda turut sama-sama ke kubur. Dan setelah selesai kebumian Nabi, dia bersabda, wahai fulan ahli kubur, kawan-kawan kamu menyangka kamu daripada ahli neraka, tetapi Nabi Allah, saya bersaksi kamu adalah di kalangan ahli surga. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, saya lebih suka bahawa berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mendaki batu-batu yang hitam gelap pekat, dan di malam gelap gelita, hujan lebat, dan di tangan saya terhunus sebilah pedang, daripada
saya berada di malam pertama dengan isteri yang cantik, dan malaikat juga telah memberi kabar gembira mengenai kebaikan wanita tersebut dan akan dikurniakan zuriat kepada dia. Lebih dia bahawa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala di malam yang gelap, bahawa berada di atas batu-batu yang hitam, dan hujan lebat, sedang sebilah pedang tersusun di tangan. Lebih dia suka daripada malam pertama dengan sifat isteri yang begitu baik. Segala amalan-amalan salah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, zikir kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan perbelanjaan kita, nafkah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala sangat besar ganjarannya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya, satu ibadah, satu salat yang seseorang lakukan, tunaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, berbanding dengan salat yang seseorang lakukan di rumahnya, Allah Subhanahu wa taala akan gandakan 200,000 kali ganda. Sembahyang yang ditunaikan di jalan Allah, Allah akan beri kebaikan 200,000 kali ganda daripada salat yang ditunaikan di rumah semasa tidak keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dua perkara yang akan menyejukkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, keluar jemaah jalan kaki. Yang kedua, menghidupkan 5 amal masjid. Dua amalan ini akan menyejukkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita buat usaha dakwah ini, tuan-tuan yang mulia, dengan yakin sebagaimana bantuan dan nusrah Allah Subhanahu wa taala telah datang kepada para sahabat radhiyallahu anhum, bantuan dan nusrah tersebut juga akan datang kepada kita sebagaimana ia pernah datang kepada para sahabat radhiyallahu anhum, dan ianya akan berterusan sampai hari kiamat. Kata Maulana Ilyas rahmatullahi alaih, bantuan dan nusrah Allah Subhanahu wa taala tidak dikaitkan dengan zaman, bahawa ianya terkhusus untuk zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, atau zaman sahabat radhiyallahu anhu, atau zaman tabi'in, atau tabi'ut tabi'in. Tetapi nusrah dan bantuan Allah Subhanahu wa taala dihubungkan dengan kaedah ataupun formula yang bagaimana apabila di zaman mana sekalipun, apabila kaedah dan formula tersebut diguna pakai, segala bantuan nusrah Allah Subhanahu wa taala akan datang sebagaimana telah datang pada masa yang lalu. Apabila kita buat usaha agama, buat usaha dakwah dengan keyakinan yang penuh, keyakinan yang sungguh-sungguh bahawa dengan amalan-amalan inilah akan datangnya bantuan dan nusrah daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaedah, inilah formula yang perlu kita ikhtiar, perlu kita pilih untuk menarik dan mendapat bantuan daripada Allah. Pertama, tuan-tuan yang mulia, dengan menghidupkan amalan dakwah. Yang kedua, dengan amalan zikir ibadat. Dan yang ketiga, dengan amalan ta'lim dan ta'alum. Dan keempat, amalan ibadat. Kita inilah dipanggil amalan dakwah, inilah dipanggil amal masjid, inilah dipanggil amalan Nabi, amalan Masjid Nabawi. Jadi keempat-empat amal ini, tuan-tuan yang mulia, amalan dakwah, amalan zikir dan ibadat, amalan ta'lim dan ta'alum, amalan khidmat, dengan keempat-empat amalan ini kita sempurnakan sebagai haknya. Dengan amalan inilah kita kena yakin akan menarik nusrah dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah alaihi salatu wassalam ada dua. Satu, dakwah ijtimai. Yang kedua, dakwah infiradi, secara majmuk dan secara individu. Kebanyakan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam ialah dakwah individu, dakwah infiradi. Dan di dalam dakwah infiradi ini tersembunyi bantuan gaib daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, 5 jenis gas kita kena buat. Pertama ialah gas khususi. Yang kedua, ta'limi gas umum. Yang ketiga,
umumi gas, yang keempat tashkili gas, yang kelima usuli gas. Kita keluar di jalan Allah, 5 gas hari-hari kita kena buat. Baginda sallallahu alaihi wasallam banyak menyalakan dakwah infiradi, berjumpa daripada khaimah ke khaimah, lorong ke lorong. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam telah dakwah bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu telah memeluk Islam, dan hari pertama dia buat gas dakwah infiradinya, dan dia telah 5 orang daripada peniaga-peniaga besar orang-orang Quraisy telah memeluk Islam. Dan pada hari kedua dia dakwah lagi infiradi, 4 orang daripada peniaga-peniaga dan daripada kawan rapat dia telah memeluk Islam. Dalam masa 2 hari, tuan-tuan yang mulia, 9 orang telah memeluk Islam. Apabila jemaah tuan-tuan sampai di masjid, apabila sampai di sana, tuan kena buat 3 perkara. Setelah tuan masuk dengan adab-adabnya, susun barang-barang tuan-tuan, tuan mesyuarat. Dan selepas mesyuarat terus, orang khidmat 2 orang sibuk untuk menyediakan makanan mereka. Dan selepas itu terus hantar 2 orang untuk khususi jumpa orang-orang lama, orang-orang yang pernah keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala yang berada di sekitar masjid yang tuan-tuan telah ditashkil. Setelah mereka hadir, tuan-tuan yang mulia, maka barulah kita mula bersyuarat secara umum bagaimana kerja harus dijalankan di masjid tersebut. Dan apabila jemaah sampai di markas, tuan-tuan dimesyuaratkan oleh orang tanggungjawab. Biasanya mereka akan putuskan, tuan Masjid Bilal 2 hari, Masjid Omar 2 hari, Masjid Abu Bakar 2 hari contohnya. Tuan-tuan beritahu mereka, tuan-tuan putuskan masjid sahaja untuk kami, hari terpulang kepada kami. Kami akan berusaha mengikut keperluan kerja yang ada di sana. Kadang mungkin kami perlu 3 hari, kadang mungkin kami perlu 4 hari, kadang mungkin kami perlu 5 hari. Setelah selesai daripada kerja di sesebuah masjid, barulah kami akan pindah masjid yang berikutnya. Jadi apabila kita berada di mana-mana masjid yang kita telah ditashkilkan, kita telah diberi, kita buat 3 amal, 3 perkara yang perlu kita titik beratkan. Pertama, tuan-tuan yang mulia, kita usaha untuk mengeluarkan jamaah tunai daripada masjid tersebut. Yang kedua, kita memperkuatkan amal masjid yang sedia ada. Apa-apa amal masjid yang sedia ada kita perkuatkan, yang belum sempurna kita sempurnakan, yang tidak kuat kita kuatkan. Dan yang ketiga, tidak ada mana-mana rumah, tidak ada mana-mana rumah dan tidak ada mana-mana afrad, individu lelaki baligh di dalam setiap rumah tersebut, melainkan semua mereka kita telah jumpa mereka dan sampaikan cara dakwah kepada mereka. Jadi 3 amalan ni kita kena buat apabila kita berada di masjid yang kita ditashkilkan. Tuan-tuan yang mulia, 1 cilak 40 hari ataupun 4 bulan 120 hari daripada bilangan hari. 1 dikira daripada bilangan amal. 1 bilangan hari, 1 lagi bilangan amal. Dengan semata-mata kita menyempurnakan bilangan hari, kehidupan kita tidak akan berubah. Tetapi kehidupan kita akan berubah apabila cilah kita, yakni 40 hari kita ataupun 4 bulan kita, yang iktibar kepada amalan-amalan kita menyempurnakan segala amalan semasa keluar kita di jalan Allah, sama ada 40 hari ataupun 120 hari 4 bulan, inilah akan mengubah kehidupan kita. Tuan-tuan yang mulia, sekiranya kita dalam masa 40 hari ataupun dalam masa 4 bulan kita menyempurnakan segala amalan-amalan ni dengan cara yang betul, maka tuan-tuan yang mulia, tidak mungkin bahawa hidayat tidak akan tersebar. Mungkin bahawa matahari terbit tapi terbit tanpa cahaya, itu mungkin. Tetapi apabila kita buat usaha agama dengan tertib dan amal yang sempurna, tidak mungkin bahawa hidayat tidak tersebar daripada usaha yang kita lakukan. Apabila kita keluar 40 hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, bermakna 200 sembahyang. 200 sembahyang fardu dengan takbiratul ula. Makna cilah untuk sembahyang kita telah sempurna. Kemudian zikir, ta'lim, 80 kali ta'lim. Pagi sekali, petang sekali. Pagi dan petang punya ta'lim, 40 hari kali 2, 80 kali ta'lim. Kita duduk
dan kita laksanakan, makna telah sempurnalah silah untuk ta'lim kita juga. Kemudian kita punya zikir pagi petang 80 kali zikir, pagi sekali, petang sekali, 40 hari 80 kali zikir sempurna, bermakna silah untuk zikir kita juga telah sempurna. Begitu juga gas, khususi gas kita 40 kali, taklimi gas kita 40 kali, dan umumi gas kita 40 kali, tashkili gas kita 40 kali, dan usuli gas kita 40 kali, maka silah untuk gas kita sempurna. Dan begitu juga tahajud, sembahyang sunat tahajud 40 hari, dan sembahyang isyraq 40 hari, sembahyang duha 40 hari, dan awabin 40 hari. Maka 4 jenis nawafil, sembahyang-sembahyang sunat ini sempurna silahnya. Dan Al-Quran setiap hari 1 juzuk, 40 hari 40 juzuk, maka barulah sempurna silah untuk Quran kita. Sekiranya segala amalan-amalan ini dalam masa 40 hari kita sempurnakan mengikut silah juga, maka barulah dengan keluarnya kita 40 hari akan mengubah kehidupan kita, tuan-tuan yang mulia. Tuan-tuan niat 40 hari kita akan sempurnakan semua amalan-amalan ini, insya-Allah.